ni koperasi gabungan ataupun yang nama yang kami dah pilih adalah Koperasi Usahawan Grooming Nasional, yang mana terdiri daripada buat masa sekarang ada 11 koperasi untuk mewakili setiap negeri. Okey. Jadi fungsi koperasi ini adalah untuk mengambil peranan sebagai mungkin badan yang memasarkan produk usahawan, yang mana koperasi ini dianggotai oleh usahawan-usahawan yang pada awalnya terdiri daripada mereka-mereka yang mengikuti program grooming. Program grooming ni satu program yang dah dilaksanakan oleh BT dan dia punya agensi pelaksana adalah SIRIM. Okey, yang mana grooming ni pada dasarnya matlamatnya simple lah, dia nakkan produk usahawan murah daripada tak ada packaging, daripada tak ada jenama, daripada tak ada mungkin segala-galanya kepada ada lah, senang cakap, pepatah Inggeris ada mengatakan from zero to hero lah, daripada tepi rumah sampai mampu ke export market. Training required untuk yang ini mungkin pada setiap ahli tu dia kena faham lah, kena faham sebagai usahawan yang membuat produk dia mesti tahu kata syarat-syarat ataupun perkara yang perlu ada kat salah satu produk tu. Jadi kami memang dah dilatih dan diajar oleh agensi yang saya cakap tadi. Di sini koperasi dianggoti oleh hampir di usahawan di seluruh negara. Jadi daripada selatan tanah air ke utara tanah air ke Sabah Sarawak itu memang ada ahli. So, untuk outside the international? International, okey. Mereka juga ada yang dah memang consider as export ready punya businesses. Sebab tu di kalangan mungkin daripada 6 hingga 700 usahawan yang mendaftar dalam koperasi ini, mungkin 10% daripadanya memang dah export ready. Jadi memang export ready tu ada yang di Singapura, ada di negara ASEAN, ada di negara Asia, ada di Timur Tengah, ada di Eropah. Jadi untuk menjawab satu persatu tu mungkin banyak lah, tapi memang dah melata tempat. Memang meluas ke international. Jumlah syarikat yang sampai ke tahap tu tidak lebih daripada 10% daripada keahlian. Among us pun kompetitor sebab dia sebut environment lah. Memang kami sentiasa bersaing salah satu sama lain untuk merebut pasaran yang ada domestically dengan internationally. Jadi macam tu lah. Jadi sekarang ni memang ada competitors dan competitors itu adalah satu benda yang bagus supaya kami sentiasa memastikan bahawa produk kami sentiasa mampu bersaing dan mungkin boleh memenangi hati customer. Contoh kompetitor ni? Contohlah di kalangan kami, sebagai contoh kita ada mungkin di setiap negeri ada, kalau kata segmentation agency. Ini sangat mudah. Kita ada segmentation tu pada dasarnya kalau katakan ada 10 usahawan dalam satu koperasi untuk clothing. Jadi mereka sama mereka ni bersaing satu sama lain. Tapi satu persaingan yang sihat lah, yang mana kami sentiasa memastikan setiap daripada mereka akan mempunyai spesifikasi production ataupun packaging yang proper lah. Satu bungkus memang boleh makan apa? Begitu juga dengan yang lain di luar sana. Katakan kami nak masuk ke masalah market, kami juga akan bersaing dengan player-player yang ada di market. Bisnes tu besar, maka kita yang dapat tu besar lah. Of course, kalau katakan dia intention to expanding their business and dia required loan from their banking facilities, of course dia kena required HECU or something like that. So itu is depend on how the business is operate. Kalau besar, business tu besar lah capital. Kalau dia tak cukup kewangan, memang kena perlu untuk tujuan tu. Tapi ada lagi target customer? For target customer, so macam tadi lah, kalau katakan business tu dia have a product to export ready, so dia target customer is nationwide or international wide. So kalau katakan dia local businesses, mungkin target market dia fokus, dia mesti nak cover setiap negeri. Katakan usahawan Johor, mungkin dia nak cover Johor dulu. So kalau katakan dia dah mampu untuk cover di luar Johor, macam tu lah. So how many workers? Okay. So kami ada 600 usahawan yang berdaftar. Okay. So setiap company ni also memang ada pekerja, ada staff. So ada yang banyak, ada yang sikit. Yang pasti pada mana-mana syarikat yang export ready
dia ada pekerja mungkin ratusan orang. Pada syarikat yang mungkin dia consider as a cottage industry, mungkin dia tak lebih daripada 60 atau 70 orang. Include part-time, full-time only. It depends to every businesses lah. Tapi biasanya both adalah. Kita akan kalau peak season, biasa company-company yang F&B line ni dia akan perlukan part-time. Considering I'm represent everybody in the cooperative members. Our target is we want to explore international market, so we can of course members will champion international level. Ini ni insyaAllah yang berdiri dalam top. Dia lain pada letra lain. Sejuk. Ini telefon Smiley lah. Ya, ya. Ini kalau saya nak tahu, produk ni berasal daripada Dia kain ni dia kata Korea. Korea. Tapi buat kat Thailand lah, kat Narathibah. Dekat di dalam. Ya, ya. So apa tu memang production tu daripada mana? Pada Narathibah lah. Memang ada kilang. Ada tempat buat ada. Semua ada di sana lah. Ya, ya. Ni biasa ni yang kita masuk ini ya, yang istimewa kita ni ada yang ulam mising. Ulam mising. Oh ni sulaman dia lah. Sulaman je. Sulaman je. Kalau sepasang ni berapa tadi? Ni 200.5 saya bagi hari ni. 250 untuk Tapi untuk satu helai ni guna masa dalam 3 hari lah. untuk buat saja. Untuk buat saja. So, Encik sendiri memang pengusaha ke ataupun pemborong? Nah, saya pembekal, pembuat, penjaga semua. Saya Okay. Ini memang daripada kilang. Ya, 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 ya. sendiri lah. Saya bukan penjual saja. Saya buat. Saya juga design pattern-pattern dia. Untuk produk ni. Ya, untuk produk saya. Okey. Lokasi dia buat masa sekarang ni berada Saya di ada mana? cawangan ke Kelantan, Pekalang Kubu. Pekalang Kubu. Ya, ya. Okey, itu satu cawangan je lah. saja, ya, ya. Okey. Biasanya pesaing masa di Pekalang Kubu tu, kedai-kedai sekeliling tu adalah jual produk macam ni juga. Produk macam tu ada tapi kualiti lain. Kualiti lain lah. Ya. Inilah. Tapi kat kedai hampiran tu dia ambil kat saya jual pula lah. Oh, encik pembekal lah Pembekal kira lah. kat situ. Boleh lah sikit sekadar lah. So biasanya kalau apa tu melibatkan barang yang berharga 200 lebih ni di Ya, ya, ya. Malaysia ni, Ya. kalau tak keberatan lah, boleh tak tahu berapa kos? Mestilah besar kos dia. Kos dia pun memang tinggi. Memang tinggi lah. Pasal macam kain ni, kain dah RM70. Oh, okey. Belum buat Tak- belum apa-apa. belum ni lagi. Belum buat apa-apa. Belum ada sulaman semua lagi ni. Belum. Kain saja RM70. Lepas sulam ni 3 hari kerja. Oh, 3 hari baru Untuk siap satu piece. Satu ni lah. line. Okey. Ya. Selain daripada warna ni Macam-macam lah pattern dia. Ni dia paling nampak saya ni lah. So ni eksklusif bagi saya sekarang ni. Okey. Buat masalah ni. Okey. Dia sini sulam tangan. Oh, okey. Kan telekong sulam tangan. Sulam tangan. Ni guna masa untuk satu helai ni dalam 3 minggu. 3 minggu baru Ya. siap. Ya, 3 minggu baru siap. Kain kualiti sama lah dengan yang sulam Cuma mesin tu. dia jenis sulaman Ni sulam dia tangan. tu lah. Yang lagi- Pasal dia ni satu helai telekong, 2 helai tudung bawal. Oh, satu Harga kalau buat kat Malaysia ni lebih kurang RM300. buat sulaman ni saja. Sulam saja, belum masuk kain, Belum masuk belum kain masuk lagi. apa-apa lagi. Okey. Sulam saja. Kalau buat kat Malaysia kita kena jual maybe dalam 400.5 up lah. Ke atas lah. Pasal ada modal pun kat 400. Cik dah berniaga berapa lama? Saya dah 17 tahun. 17 Dalam tahun. bidang Memang Sulaman. telekong je Betul, lah. saya telekong ni dalam lebih kurang 2 tahun setengah. Tapi belum ni saya buat tudung.
tudung bawal. Oh, hanya tudung lah. Tudung bawal ni saya start daripada 150 ke 400 Harga dia. harga dia. Okey. Memang Tu permulaan modal dulu lah tu. dulu lepas tu sekarang ni orang kurang lah pakai bawal ya. Dia pakai ready made siap pakai pergi. Jalan-jalan pula pakai pergi. Sekarang ni saya pun ubah mai buat telekung. Lebih kurang 2 tahun lebih dah. Barulah tu masa tu. Tapi dalam bidang corok sulam apa ni kita memang kita pandai lah, kita tahu lah. Pasal kita tudung pun kita tukar ke tudung mai ke telekung. Dulu modal sendiri ke ataupun ada memang Modal sendiri. Modal sendiri. Sekarang pun sendiri. Sendiri raya. Kalau macam jenis customer, Ya. customer pelanggan yang Ya, ya. datang tu kebanyakan Biasa- ni daripada golongan Golongan orang yang hasil sekitar. Eksklusif. ada Ya. ada kemampuan Pasal lah. ya Sebab pasal harga dia pun Pasal harga kita barang kita barang, memang barang kualiti. kualiti tinggi lah. Okey. Dan memberi penerangan kepada pengusaha makanan diorang nak tahu apa yang diorang perlu ada apabila diorang sebagai pengusaha makanan diorang mengeluarkan produk-produk makanan, diorang kena tahu apa yang diorang perlu. Ada contohnya kalau diorang buka kedai makan, diorang perlu mendaftar premis makanan. Okay. Produk kesihatan tengok kalau dia lebih kepada drug itu bahagian farmasi. Kita ni lebih kepada makanan. Dia kalau GMP tu dia amalan penghilangan yang baik. Dia akan memastikan macam mana dia orang proses-proses penyediaan dia. Adalah kriteria yang akan dipakai dalam GMP dan juga yang terbaru yang kita dah memutuskan kepada pengusaha kecil mesti sijil mesti dia mesti ni mudah. Dia mesti dia orang cuma perlu mohon untuk dapatkan sijil ini. Apabila dia orang buat permohonan, jadi pihak kami akan audit, okay, and then akan membimbing juga, membimbing sehinggalah dia orang memenuhi kriteria di dalam SOP itu. Tak, kita audit tu akan pergi kepada klinik dia orang menguruskan makanan. So kalau mana kriteria yang orang belum capai lagi, kita akan bimbing, bagi tahu macam mana untuk mencapai. Sehinggalah dulu semuanya sebagai sini. Kita tidak akan tinggalkan orang macam tu. Sehingga berjaya lah. Sehingga berjaya. So memang sangat baik dan enterprise kecil dan sederhana. Berapa banyak lokasi yang ada kat Malaysia ni? Semua pejabat kesihatan daerah, pejabat kesihatan negeri di seluruh Malaysia ada. Mudah. Jadi IKL boleh pergi kepada pejabat kesihatan yang terdekat untuk Sajalah. Terima kasih. Tak pernah ku coba melupakanmu. Mengapa kau buat luka hatiku sekian lama?